Tiba-tiba ada coy, orang Kedah kata coy, tiba-tiba ada. Dan kenapa kita didatangkan? Untuk apa ni? Allah dah tahu dah selepas ini kita ke mana. Allah dah tahu dah kita ini ada nama syurga neraka. Tapi kenapa Allah ciptakan kita? Allah suruh kita buat baik, suruh kita buat jahat, larang kita buat jahat. Ini persoalan yang kita kena tanya. Dan yang terakhir soalannya adalah, mana destinasi kita? Ke mana kita nak pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Terima kasih yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, juga pengurusi surau, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Pahabang orang UK Bestari. Saya ingat saya terlama dah tak mai. Ada 4 bulan tak mai. Dan tuan-tuan, saya ingat puasa pun tak mai rasanya. Puasa tak mai. Lama dah. Saya pun jarang kuliah. Saya ingat-ingat balik lah. Ini kuliah pertama saya. Saya stop sekejap, saya tengah duduk belajar sikit. Lepas raya puasa, yang lain semua ada recording sikit-sikit. Kalau kuliah di surau, di masjid, ini yang pertama lah. Ni Hafiz lah punca ni. Saya ingat saya sabbatical sekejap. Bunyi sabbatical tu macam universiti lah. Tapi kita berhenti sekejap sajalah, mengaji-mengaji sedikit, ambil masa. Dia kadang-kadang kita kena tarik handbrake sikit untuk kita sama ingat balik apa yang kita kurang, untuk kita perbaiki sama-sama, untuk kita nak sampaikan kepada orang. Dibimbangi kita sampaikan, akhirnya kita sendiri tak ada penambahan. Itu sebenarnya. Tapi Hafiz tadi pagi call, kata malam ni kosong. Tajuk pula umum lagi lah, tak reti umum nak cerita tentang apa ni. Jadi kita ada kitab kita Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, kitab yang cerita tentang adab, cerita tentang macam mana adab al-alim wal muta'alim, orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang ada ilmu. Macam mana orang yang nak mengajar ilmu dan macam mana kita untuk belajar ilmu. Sebab tuan-tuan, bila kita mengaji, kita perlu ada persoalan. Dan kita pun ada persoalan sebenarnya yang mungkin kita tak tahu dan kita kena tanya. Kalau dalam kehidupan kita, persoalan kita tak dapat soal dengan betul, kehidupan, bukan kata ilmu yang kita mengaji dalam kitab ni. Persoalan kehidupan, persoalan 3 teras utama yang biasanya ulama sebut. Daripada mana kamu datang? Daripada mana kamu datang? Itu persoalan yang kena kita tanya. Kenapa kamu didatangkan? Kenapa kamu diciptakan? Ini persoalan yang kita sebelum tidur kita kena tanya. Dan ke mana arah kita selepas ini? Ini 3 soalan yang biasa kita tanya dan perlu ditanya setiap hari. Daripada mana kita didatangkan? Walaupun Al-Quran dia datangkan dengan ayat-ayat menyebut kamu datang dalam sudut, dia nak cerita darjat, dia sebut mimma immahin, daripada air yang hina dia sebut. Kemudian ada juga kadang-kadang dia menceritakan kita daripada sumber tanah, min turabin, daripada tanah. Ada ketikanya dia menggunakan istilah min tin. Ada ketikanya dia menggunakan istilah kita datang daripada air seorang lelaki bersama dengan air seorang wanita. Quran dia sebut daripada mana kamu datang. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila kita dengar talqin, dia akan sebut apabila ditanya kepada kamu wahai si mati. Kadang-kadang dia beritahu kat kita semua, kafa bil mauti wa'idha. Tuan-tuan pergi majlis pengebumian, saya 2-3 hari ni jiran lah,
ustaz, guru lah meninggal. Bila kita pergi tanah perkuburan ni, kadang dia tak bagi talqin, dia tak bagi tazkirah pun, kita dah rasa dah cukup tazkirah. Itu disebut cukuplah kematian itu satu tazkirah. Kematian orang itu satu tazkirah untuk kita. Sebab itu sunnah untuk kita ikut sampai ke liang lahat, dapat satu qirat. Kita pergi, kita lihat. Bahkan ada sebahagian ulama, tuan-tuan, apabila kita sedang membawa jenazah, diminta untuk kita ini diam dan tengok. Diam dan tengok. Dan ada sebahagian pandangan menyebut kalau boleh itu dibuka. Macam kita pakai keranda, kita tutup. Kan? Kalau kat Mekah dia buka. Buka tu supaya kita nampak jenazah. Kerana ia menjadi tazkirah untuk kita. Dan pertanyaan untuk kita juga. Minha khalaqnakum. Tok Imam akan baca talqin. Sesungguhnya daripada mana kamu diciptakan. Dia nak sebut tanah. Daripada tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum. Kepada tanah juga kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum. Daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan. Ini semua pasti. Dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan, daripada tanah nukhrijukum taratan ukhra. Sekali lagi. Kenapa digunakan istilah sekali lagi? Menunjukkan bahawa kita ni tuan-tuan ada namanya mati sebelum daripada hidup. Dan huwallazi wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kamu dulu mati, maksudnya kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, roh pun tidak ada. Sehinggalah masuk roh lepas daripada 4 bulan. Kita duduk dalam rahim seorang ibu. Kemudian bila fanfukhu fihi roh, kita belum lagi kata hidup, selain kita dah keluar pada perut, kita hidup, tak ada pertanggungjawaban apa lagi. Kita akal masih belum cerdik, sehinggalah diberikan akal. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita jahil, kita tak tahu, tak ditanggungjawabkan dengan dosa. Tak ditanggungjawabkan dengan dosa. Tak ada apa. Sehinggalah kita dapat petunjuk, dapat ilmu, dapat risalah, baru bertanggungjawab. Semua ada peringkat-peringkatnya. Sampai dapat bertanggungjawab, Allah bagi hak kepada kita. Bebas. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ard. Allah sebut, kalau aku boleh jadikan semua orang beriman, aku boleh jadi semua orang beriman dalam dunia. Semua orang Allah boleh bagi. Semua lahir, tak kiralah daripada negara mana, Allah boleh bagi. Sengaja aku bagi, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Inilah kata hak asasi manusia. Tetapi kamu tetap akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu imankan. Allah bagi hak tentang harta, Allah akan pertanggungjawabkan dengan harta. Allah bagi hak untuk kamu memilih untuk hifzun nasal, bergembira dengan family, ada cucu, anak dan sebagainya, tapi ada hak yang kamu kena bagi. Allah bagi peluang. Kita hidup sampailah satu peringkat, kita bertanya kenapa Allah menciptakan kita. Persoalan-persoalan dia kena tanya. Sebab itu ada ulama menyebut tamadun soal. Student tuan-tuan, kalau dia tanya soalan, kita boleh tengok tahap kecerdikan dengan soalan, betul? Tahap kecerdikan dengan soalan. Tamadun soal. Ibnu Firnas yang jumpa kapal terbang tu, jumpa macam mana nak terbang, dia soal silap, jawapan silap. Soalan silap akan datangkan jawapan silap. Bila dia tengok dia tengok burung, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Dia nampak burung, dia kata burung boleh terbang ni, siapa yang boleh menghalang burung terbang melainkan Allah ya. Jadi dia buat soalan, macam mana nak jadi burung? Itu yang dia duduk atas bukit, dia terjun. Mula-mula rendah, okey sikit. Lepas tu dia naik kawasan tinggi sikit, dia buat gaya, buat sayap macam burung, dia terjun, okey. Tapi mati. Jadi orang menyebut, ulama menyebut, dia tanya silap, persoalan silap. Dia kena tanya macam mana nak terbang, bukan tanya macam mana nak jadi burung. Itu ulama-ulama cendekiawan kata tamadun soal. Anak-anak kita perlu diajar bersoal. Tu anak Mak Saleh kadang dia tanya soalan, kita rasa cerdik budak ni dia tanya soalan ni. Tamadun soal. Itu kita tanya diri kita, daripada mana kita datang? Kena tanya. Tiba-tiba ada coy, orang Kedah kata coy, tiba-tiba ada.
Dan kenapa kita didatangkan? Untuk apa ni? Allah dah tahu dah selepas ini kita ke mana. Allah dah tahu dah kita ini ada nama syurga neraka. Tapi kenapa Allah ciptakan kita? Allah suruh kita buat baik, suruh kita buat jahat, larang kita buat jahat. Ini persoalan yang kita kena tanya. Dan yang terakhir soalannya adalah, mana destinasi kita? Ke mana kita nak pergi? Allah bagi peluang umur kita, umur lebih kurang amar umati ma baina 60 70, 60-70 tahun. Ada orang sahabat kita dah tak ada dah. Ramai dah tak ada, tak semestinya sakit. Ada yang tak sakit pun dah tak ada. Awalam nu'ammirkum. Quran tanya kita, tak kamu fikirkah? Kamu tak fikirkah kenapa kami panjangkan usia kamu, sedangkan ada orang lain yang lahir sama dengan kamu tapi sudah meninggal dunia? Betul tak, no? Bila ada orang meninggal, kita kena soalan, kenapa aku Allah bagi panjang umur? Soalan-soalan ini kena ada. Bila ada soalan, baru kita keluar jawapan. Baru jawapan kita betul. Sebab itulah kita nak jadi talibul ilmi, kita kena banyak soal. Aku ni okey tak okey lagi, cerdik tak cerdik, itu yang nak mengaji. Jadi tuan-tuan sama macam saya juga, kita akan soal sepanjang hidup kita. Kenapa Allah menciptakan kita? Daripada mana Allah datangkan kita? Dan ke mana hala tuju kita selepas ini? Adakah kita akan kembali ke kampung asal kita? Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma. Tempat kampung asal kita adalah syurga. Tempat kampung asal kita adalah syurga. Kemudian kami telah azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma. Keluarkan kamu kedua-duanya, Adam dan Hawa, daripada syurga, tempat asal kamu. Dan kita nak kembali kepada tempat itu, tuan-tuan, kerana tempat itulah yang disebut siapa yang dinamakan berjaya. Orang selalu sebut apa takrifan berjaya, apa definisi berjaya. Adakah duit yang banyak itu berjaya? Fir'aun, Qarun, duit banyak, harta banyak, tapi tak didefinisikan sebagai berjaya. Fir'aun, kerajaannya subhanallah, dahsyat kerajaannya, tapi tak dikatakan seorang yang berjaya. Ada orang cerdik pandai tapi tak dikatakan berjaya. Berjaya ini apa dia? Quran menyebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang masuk syurga Allah, lepas daripada neraka Allah, itulah maksud kejayaan yang sebenar. Jadi kita pun tanya, insya-Allah kita akan jadi orang yang dia boleh tanya ustaz, boleh tanya diri sendiri pun boleh. Sebab soalan-soalan ni kadang-kadang soalan yang kita dah ada jawapan, tapi kita terlupa untuk tanya diri kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya dan tuan-tuan juga pada hari ni, kita pun tak mau jadi orang yang tak tahu. Hari ni ramai orang tak tahu tapi tak mau tanya. Ada perkataan Dhun Misri, dia bukannya hadis. Dia katakan apa? A'da'un nas. Manusia ni dia punya musuh dia adalah apa yang dia jahil, dia tak tahu tentang benda tu. Itu yang orang selalu duk tanya pasal hina Islam, hina Nabi kan. Dia orang ni tak tahu ke ataupun memang tahu? Dalam Quran dia memang sebut, memang ada orang yang tak tahu, tuan-tuan. Wa idlam yantahu. Quran sebut ada orang yang memang tak tahu, memang tak sampai baginya risalah. Tapi dalam Quran kalau tak tahu pun boleh kata ke orang. Boleh kata ke orang tak? Tak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dilarang untuk kamu cerca agama orang lain, Tuhan orang lain. Tak boleh. Kita tak boleh kata dekat Tuhan lain. Kita boleh kata agama kita benar begini. Agama orang lain salah begini. Tapi untuk perli, untuk hina tak dibenarkan dalam Islam. Jadi ada orang yang tahu dan ada orang yang tak tahu. Hina Islam ni tuan-tuan, dia bukan zaman dulu, bukan zaman sekarang, zaman dulu dah ada. Walaqad istuhzi'a bi rasulin min qablika fahaqa billadhi. Dah ada dah orang sebelum daripada Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu pun orang perli-perli. Dah ada dah. Disebut dalam Quran. Maksudnya memang ada orang, tuan-tuan, dia bukan tak tahu, memang dah ada golongan adu. Adu ni musuh. Daripada dulu memang dah ada. Dalam Al-Quran dia sebut perkataan adu, musuh Islam ni lebih pada 100 perkataan. Diulang-ulang dalam Quran. Menunjukkan memang ada orang yang bukan dia tak tahu, tetapi memang dia sengaja. Memang ada. Zaman Nabi pula ada dua zaman. Satu zaman sabar, satu zaman tindakan. Zaman sabar, zaman Makiyah. Makiyah ini zaman-zaman waktu itu sabar. Orang kata sabar.
Waktu itu orang buat macam-macam dekat keluarga Yasir. Bapa kepada Ammar, ambil ikat tangan dengan tali, kaki dengan tali, kuda lari bersilang. Pecah badan, subhanallah. Mak dia Sumayyah ditombak daripada alat kelamin sampai ke bahu. Nabi ada waktu itu, Nabi ada. Nabi tahu tak peristiwa tu? Tahu. Apa yang Nabi cakap? Nabi kata apa? Sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, bagi kamu syurga Allah. Zaman sabar. Bila tidak ada kekuatan, sabar. Tuan-tuan nak pergi serang apa? Gate Wilders apa? Yang Holland ya? Netherlands. Yang hina Islam tu. Dekat luar negara. Tuan-tuan tak ada kekuatan, macam mana nak buat? Kita bukan boleh pergi ikut negara kita, pergi ambil bukan senang-senang nak pergi tangkap. Macam mana kita nak buat? Ada tak tindakan dengan doa? Ada tindakan dengan doa. Bagi kita tak ada kemampuan. Apa dia? Macam mana Nabi doa kepada Umar bin Hisham dan juga Umar bin Al-Khattab. Dua orang ni duk hina Islam. Bagi salah seorang, ya Allah, bagi dapat hidayah. Allah basuhkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada tak tindakan doa? Ada. Tindakan doa ada. Tapi bila zaman Madinah, berbeza ataupun tidak? Berbeza. Bila ada power, ada enforcement, maka perlu untuk halang daripada tegangnya masyarakat, daripada orang cacah marba, orang bergaduh, perlu ada. Maka datanglah faqatilu fi sabilillahi alladhina yaqatilunakum wa la ta'tadu. Mereka memerangi kamu dengan begini, kamu perangi mereka semula dengan begini, jangan melampaui batas. Subhanallah, orang Madinah bukan orang kaki gaduh. Walaupun dia dengan Aus dan Khazraj ni dekat 100 tahun, tapi mereka ni bukan jenis suka perang. Dia macam orang Melayu lah tuan-tuan. Kan? Mak kilau lah kita dah tengok dah lawan orang. Lah ni lah semangat nak saya pakai tanjak suruh pergi beli. Tengok cerita mak kilau. Kita ada orang yang jenis memang tak suka gaduh, betul? Memang ada. Tak apalah, apa nak jadi-jadilah kan? Ada. Orang Madinah dia polite, dia macam tu. Dia tak sama orang Mekah. Mekah ni banyak konflik sikit. Banyak konflik dengan Bani Ghatafan, macam-macam. Tapi Madinah ni dia, saya ingat sampai sekarang orang Madinah nampak relax sikit. Tetapi umrah pun ada yang balik haji. Ada? Berapa orang jemaah? 11 orang? 12 daripada Korea ni saja. Subhanallah. Belum balik lagi. Tapi ada yang dah balik tak? Balik. Kalau kata tuan tengok Mekah, Madinah, orang lain-lain kan. Mekah lain, Madinah lain. Dia macam orang UK Perdana lah dengan UK Misteri. Tapi sama, UK Perdana dua sama you know. Orang Bangi lah dengan orang orang Bangi baik sikit kot orang Bangi kami ya. Dia memang ada. Macam Nabi pergi Taif yang saya sebut, Taif. Bumi orang-orang yang lembut pertuturannya, tak kasar. Tapi Quran kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu berperang walaupun kamu tak suka kepadanya. Dan kita tak suka pada perang. Islam tak suka pada perang. Nabi larang doa untuk dapat musibah peperangan. Nabi larang. Nabi suka islah. Kalau ada dua pasukan yang sedang bergaduh, maka fa aslihu bainahuma. Islah lebih Nabi suka. Tak suka perang. Tapi apa Nabi cakap kepada orang Madinah? Quran turun, diwajibkan bagi kamu berperang walaupun kamu tidak menyukainya dalam beberapa kes tertentu. Macam kita pun tak maulah nak bergaduh-bergaduh dengan orang tuan-tuan. Orang hina Islam, kita nak buat tindakan, ada macam-macam tindakan. Nak sebut, wartawan tanya, kita nak cakap tak berani sekarang. Takut juga tindakan-tindakan orang kita tak ikut pemerintah, dia pergi buat tindakan sendiri. Tapi itu ketentuan. Kan? Ketentuan. Kita nak kasar sikit orang lain, jangan kasar sangat. Tapi hakikat dia, itu enforcement yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sehingga sepakat para ulama melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, tindakan yang agak keras oleh Nabi. Athar daripada Ali bin Abi Talib membenarkan tentang qital, membunuh orang yang menghina Nabi SAW, tapi atas tindakan pemerintah, bukan tindakan sendiri. Cumanya kita bila dengar benda ni kadang-kadang bagi orang yang bukan kaki perang macam kita lah, bukan negara perang, lain. Tuan-tuan cakap dekat orang Iraq, oh dia sembang bab jihad, semangat. Tuan-tuan sembang dengan orang Palestin bab jihad, dia semangat.
Sebab memang duk selalu perang dah. Macam kita ni, kita dengar pun meracun raya Cina pun takut dah, tuan-tuan. Sebab bukan jiwa dia. Bukan jiwa. Dan kita pun tak minta benda ni. Tetapi sebab itulah ada enforcement daripada kerajaan untuk pastikan tidak berlakunya sesuatu yang orang marah. Tapi hakikatnya ada orang jahil. Bila ada orang jahil, apa tindakan kita yang bukan polis, bukan orang namanya pemerintah, kita orang biasa? Jawablah dengan hujah. Jawab dengan hujah. Orang tak tahu. Saya bagi contoh lah. Ada sebahagian orang, dia tak sedar. Sebab hina ni satu perkataan yang subjektif. Hina Islam, subjektif. Ada orang dia tak anggap itu hina. Dia tersilap faham, nafs. Contohlah, orang baca, wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Cerita tentang Nabi SAW, Nabi dengan isteri Nabi Sauda sebagai contoh. Sauda isteri Nabi ni dia agak tua, berusia. Lepas Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi kahwin dengan Sauda. Ada yang kata Nabi pinang dulu Aisyah. Ibn Kathir kata Aisyah dulu baru Sauda. Tapi sebahagian kata Sauda dulu. Cumanya bila Nabi dengan Sauda, dia tua, dia bagi malam-malam gilirannya kepada Aisyah. Kalau tuan-tuan baca, sebahagian yang faham dalam teks-teks sejarah menyebut tentang macam mana Nabi ni dengan Sauda ni, bila dengan Aisyah, Nabi mengutamakan isteri yang muda. Dia tua, isteri tua, bagi kepada Nabi peluang untuk pergi ke isteri muda. Nak menunjukkan seolah-olah waktu dia tua, Nabi tak layan dengan baik, Nabi layan yang muda lebih. Tapi dalam Quran, kalau orang baca dengan tak betul, mungkin dia anggap itu sejarah, tapi rupa-rupanya dia sedang kritik Nabi dengan tidak sengaja. Cara faham. Ayat Quran surah Tahrim banyak cerita isteri Nabi berpakat, saya pernah sebut, minta tuntut nafkah. Ya ayuhan nabiyyu qul lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Aisyah dengan Hafsah, mereka ini berpakat cakap mulut Nabi bau busuk, maghafir. Sebab Nabi balik daripada rumah Safiyah, mulut Nabi ni makan madu yang dibancur oleh Safiyah. Madu tu menjadikan mulut Nabi berbau. Jadi bila balik jumpa dengan Aisyah, Aisyah kata mulut berbau. Jumpa dengan Hafsah, Hafsah kata mulut berbau. Nabi kata aku haramkan madu maghafir yang Safiyah bancur ni, aku haramkan. Quran turun, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana mardat azwajik, mengikut redha isteri kamu. Kalau kita baca, kita elaborate cerita tak kena gaya, kita akan sebut betapa jahatnya isteri-isteri Nabi. Ada, memang ada. Ada penceritaan yang agak tak berapa baik tentang isteri Nabi dikaitkan dengan benda-benda macam ni. Ataupun mungkin tuan-tuan kadang-kadang tak perasan. Kita bukanlah ulama hadis, kita bukanlah ulama yang boleh cek satu-satu ni sahih ke dhaif lah. Ustaz cerita kat sekolah menengah kita percayalah. Kan? Kita bukan nak mengaji semua bidang, seakan kita nak kena alim semua bidang. Ustaz pun sebut cerita sebagai contoh, Omar bunuh anak perempuan kecil-kecil. Kan? Kita pernah dengar kan dulu. Omar bunuh anak perempuan dia kecil-kecil. Anak perempuan dia datang, Omar korek tanah, Omar kata masuk dalam tanah, lepas tu Omar kampus anak dia hidup-hidup. Orang kata bunuh zaman jahiliah. Zaman jahiliah bunuh anak perempuan. Bila cek balik, ramai pakar-pakar sejarah cek balik, cerita itu tak betul. Omar mana ada anak perempuan kecil-kecil waktu itu? Mustahil. Bila kita tengok-tengok, rupanya ada sedikit ada penceritaan yang nak menghina Umar Al-Khattab. Kita tak perasan, tuan. Kita ingat, kita rasa benda tu okey, tapi mungkin. Sebab itu bila sebut hina ni, dia kena teliti betul-betul. Takut-takut orang tu tak hina tapi dia jahil. Takut juga. Tapi kalau yang betul-betul itu nampak macam betul-betul, memang betul-betul nak hina, kan? Tapi kita sendiri, bila orang sebut kita tak tahu, rupanya perkataan itu menghina. Tha'labah tak bayar zakat, kan? Sebahagian riwayat kata tak kuat. Tak kuat. Kita mengaji Abdul Rahman bin Auf, merangkak masuk syurga. Merangkak masuk syurga kerana terlalu banyak hartanya.
Saya tak boleh nak salahkan semua orang, sebab bukan semua orang mengaji bab tentang sahih dhaif, tak semua tuan-tuan. Kita pun dapat maklumat daripada ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun mungkin ada ketikanya bukanlah kita nak kata dia sengaja, yang sengaja kita minta dia tarik balik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Silap. Tapi Ibn Qayyim menyebut sesungguhnya bagi setiap manusia al-alim itu yazal. Dia boleh tergelincir, itu biasa. Jadi dia tersilap. Dia pun tak tahu benda tu betul tak betul, dia pergi sampaikan. Rupanya dia ada isu-isu nak mengkritik kredibiliti sahabat. Tuan-tuan, dalam agama dia bukan setakat hina Nabi, bukan hina Islam, bukan hina Allah. Hina isteri Nabi dikategorikan istihza' biddin, dikategorikan hina Islam. Hina sahabat Nabi dikategorikan hina Islam. Walaupun sahabat bukan maksum, tapi kenapa Imam Malik, sampai Imam Malik dia bagi tahu kalau pemerintah itu dengar ada orang hina sahabat Nabi, pancung. Maksudnya pemerintah lah, dia tak bagi. Sebab bila you kritik kredibiliti sahabat, you sedang mengkritik kejayaan Nabi dalam mendidik sahabat. You sedang mengkritik Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran ditulis oleh sahabat. Secara tak langsung you sedang mengkritik Quran. Dia jadi ada dia punya kesinambungan. Jadi banyak benda yang kita kena teliti tentang istihza' ni, dikatakan hina. Macam lukis Nabi, lukis muka Nabi. Orang tu sayang kat Nabi, tapi dia melukis Nabi, boleh tak? Lukis muka Nabi, karikatur Nabi kan. Kenapa tak boleh? Walaupun dia sayang dan cinta pada Nabi. Kerana ingin menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dibimbangi tak sama seperti mana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watak Nabi. Tuan-tuan, ada satu cerita, saya ingat cerita dalam YouTube, orang putih buat. Saya ingat orang putih ke orang Iran buat, cerita The Messenger tak salah. Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kritik sebab dia tunjuk baby itu Nabi. Dia tak tunjuk muka Nabi lah. Cuma waktu dia kecil, budak tu kecil, dia pun tunjukkan tangan. Orang tak bagi. Jadi perkataan istihza' biddin ni dia kena perhalusi. Orang yang jahil satu bab, orang yang sengaja satu bab. Orang yang sengaja ada undang-undang terhadap dia. Orang yang jahil, kita takut kita juga tak sengaja. Rupanya ada perkataan yang kita anggap itu betul, rupanya tak betul. Didakwa ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hinaan. Jadi kita pun kena mengajilah, jangan duk lawan je. Orang duk cakap pasal Aisyah, kita tak ada hujah nak lawan. Tak ada langsung. Orang cakap pasal Hafsah, kita tidak ada jawapan balas. Sepatutnya kita yang tolong jawab pelan-pelan kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, channelkan kepada arah yang tahu. Suruh kita hold dulu benda-benda yang kita rasa ada keraguan dalam bab-bab hukum hakam agama, sirah-sirah berkenaan dengan Nabi, sahabat, isteri Nabi, ahlul bait Nabi. Semua ini ada kaitan dengan istihza'. Istihza' ni maksudnya hina. Perkataan hina ni dia besar dalam Islam. Sebab hukum dia hukum bunuh, besar. Jadi kita kena teliti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, macam hari ni ramai orang kadang-kadang bila dia emosi tapi dia tidak ada jawapan, itu masalah juga. Ada orang tak ada emosi langsung pun ada, tak terasa langsung pun ada. Tapi kalau ada orang yang betul-betul beriman, dia mesti ada emosi. Macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Nabi, orang cakap tak kena bangkit, sebab emosi itu menunjukkan satu sifat yang Allah tanamkan atas dasar kasih sayang. Sebab itu kita pun hari ini jangan tidak ada langsung kesedihan. Apa yang Nabi sedih, kita sedih. Apa yang Nabi bimbang, kita bimbang. Apa yang Nabi rasa, kita rasa. Sebab itu dalam Al-Quran bila disebut tentang orang-orang yang berjuang dengan Nabi, tiba-tiba dia tidak pergi berjuang dengan Nabi. Digambarkan senang nak sekali, susah tak mau sekali. Orang itu dikategorikan dengan orang yang ada sifat munafiq. Itu yang kita tak nak. Kita nak ada hati kita tulus, ikhlas, sayang luar biasa. Tuan-tuan baca hadis tu agak takut kita dengar. Dia tu dengan isteri dia
dia mata tak nampak. Isteri dia pula dok perli Nabi. Dia nasihat 10 kali, banyak kali, dok perli lagi. Nasihat 10 kali, perli lagi. Apa dia buat? Dia ambil pisau, dia tikam isteri dia. Dan datang cerita kepada Nabi. Nabi kata, darahnya halal. Ini yang hadis yang orang dok baca ni. Yang orang dok baca. Yang kita pun bimbang hadis ini kalau orang baca dengan salah sangka, akhirnya dia buat tindakan sendiri dan tak sepatutnya. Tapi hadis itu ada. Hadis itu ada. Jadi kita kena ada juga hujah dan juga ada juga emosi yang betul. Emosi ini bukan ikut suka tetapi ikut nas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar nak ikut emosi banyak benda tapi Nabi halang. Umar nak bunuh orang munafik, Nabi halang. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Munafik dia ada dua. Satu munafik yang sifat munafik ni, yang jenis tipu, janji tak tepati. Tapi ada munafik zaman Umar, munafik yang memang musuh Nabi. Memang duduk belakang Nabi, buat strategi macam mana nak hancurkan Islam, memang. Tu pun tak boleh bunuh. Dibimbangi, orang nampak, Islam bunuh sesama orang Islam. Nabi jaga. Walaupun emosinya betul, tetapi ada tindakan yang Nabi suruh ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab tapi tak baca, tuan-tuan. Dia kata umum saya pun terlajak lah, umum habis ni. Fasal ke berapa kita ni? Tak ingat dah nah. 8 berapa masuk. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya soalan senang? Tak apalah. Yang ni kita masuk bulan bila pula ni? Dah depan dah. Kalau saya ada anak, doa lah insyaAllah. Tadi tanda saya tak tahu kat mana kita berhenti. 18 18 muka surat 29 tu 27 20 27. Okey, bersama. Okay, ada apa-apa nak? Okey lah tuan-tuan, kita santai-santai. Saya pun dah kata ganti hari ni. Ustaz apa malam ni ke tidak? Doktor? Tak dapat datang. Ambil pasal 14, satu bab, ambil berkat kitab. Pasal ke-14 termasuk, betul ya? Pasal 14 kita ambil sikit Termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah tidak diharuskan merendahkan ilmu. Dahsyatnya. Tidak diharuskan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat tinggal pelajar untuk ia belajar dengannya. Sampai tahap macam tu Imam Nawawi nak ajar haibah. Haibah ni ajar kepada tok guru lah. Tok guru ni kalau boleh jangan sampai pergi ke tempat anak murid. Anak murid yang pergi jumpa dengan tok guru. Sekalipun pelajar itu khalifah, walaupun yang mengaji itu adalah khalifah atau di bawah kedudukannya. Ini bab tentang adab yang diajar oleh Imam Nawawi. Adakah ianya salah? Saya dah banyak kali sebut tuan-tuan, dia bukan hukum. Kitab ni dia bukan cerita bab hukum. Kalau cerita bab hukum, jenuh tuan-tuan, tak boleh buat kuliah kat rumah. Tuan-tuan panggil ustaz yang mengajar kat rumah. Kalau tak boleh, macam mana? Boleh. Cuma lebih baik kita mendatangi. Lebih baik kita mendatangi. Sebab itu disebut dulu Al-Quran menyebut walau annahum sabaru lakana khairan lahum. Al-Quran kata hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau kamu bersabar terhadapnya, sabaru hatta takhruja ilaihim, sehingga dia yang keluar daripada rumah. Ayat ni kepada Nabi Muhammad. Itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi bila ketuk pintu rumah Nabi, tak perlu force tunggu Nabi keluar dengan ketukan kita. Bagi salam banyak-banyak kali, tak. Kalau anda sabar dan dia keluar sendiri, itu lebih baik bagi kamu. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia nak mengaji, dia alim, dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni anak sepupu lah, Ibnu Abbas, Pak Ibnu Abbas. Dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam level tu tinggi, Ibnu Abbas. Tapi bila dia mengaji dengan guru, dia pernah bawa selendang,
Dia pergi ketuk pintu rumah, isteri guru tu buka, isteri kata tunggu sekejap, isteri dia lupa nak bagi kitab kat suami dia. Nak baca hadis ni. Dia tak apa. Dia tidur kat pelantar depan rumah, dia ambil serban, dia letak, dia tidur sampai pagi. Besok pagi bangun-bangunlah Ibnu Abbas, kenapa engkau duduk kat sini? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ni akhlak dulu. Kalaulah aku sabar dan engkau yang keluar rumah, itu lebih baik daripada aku mendesak engkau untuk keluar daripada rumah. Sebab itu Amr bin As kata, kami lepas dengar ayat-ayat macam ni, kami ketuk pintu rumah Nabi guna kuku. Guna kuku. Maksudnya dia tak terlalu mendesak sangat. Dan disebut tuan kalau baca hadis berkenaan dengan solat tarawih. Kan Nabi solat malam qiyam Ramadan. Malam pertama Nabi buat, ramai orang datang. Malam kedua ramai orang datang. Malam ketiga ramai orang datang. Ada kan hadis ini menyebut malam keempat tiba-tiba sahabat tunggu sampai pagi Nabi tak keluar rumah. Kan? Rumah Nabi sebelah ya. Takkan tapi ketuk je lah kan. Tapi walau annahum sabaru, mereka sabar. Tak apa. Besok pagi Nabi keluar, Nabi bagi tahu sengaja aku tidak keluar solat malam semalam, dibimbangi anda menganggap ianya satu kewajiban. Jadi kita dapatlah manfaat cerita tentang sunnahnya solat tarawih qiyam Ramadan. Tapi nak bagi tahu kenapa mereka tidak pergi ketuk pintu rumah Nabi, tanya. Sebab kedudukan, haibah. Jadi Imam Nawawi dia ajak dalam fasal ke-14 ni, dia sebut tentang guru dia kena ajar dan juga pastikan ada haibah. Haibah ni dia dipanggil macam wibawa tuan-tuan, wibawa. Jadi walaupun ianya pelajar itu khalifah atau di bawah kedudukannya, bagaimanapun dia mesti menjaga ilmu dari perkara itu sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf radhiyallahu an. Cerita-cerita mereka tentang perkara ini banyak dan telah diketahui. Sebab itu Imam Malik, tuan-tuan, Imam Malik ni khalifah pun takut dengan dia. Khalifah. Ada orang pergi jumpa dengan khalifah, governor, nak mengaji dengan Imam Malik. Dia pun kena pakai tazkiyah. Tazkiyah ni surat sokongan. Orang Arab ni lagi, orang Arab dulu lagi ni, dia tak kira hang siapa, dia surat sokongan. Tuan-tuan nak mengaji negara Arab pun kadang-kadang sekarang sampai surat sokongan. Tapi surat sokongan ni dulu dia orang surat sokongan siapa mereka teliti. Jadi ada orang nak pergi mengaji dengan Imam Malik, dia kata aku nak pergi Madinah, aku kena jumpa governor Madinah. Jumpa governor Madinah. Governor Madinah kata, sign aku pun tak laku kalau dengan Imam Malik. Nak menunjukkan Imam Malik ini dihormati. Dia sangat hormati. Imam. Itu yang dulu bila tuan-tuan baca hadis berkaitan dengan hatta yansarifal imam. Hadis berkenaan kita kalau semayang tarawih, selalu ustaz duk sebut, semayanglah sampai tu imam habis witir. Imam balik baru balik kan. Dia bukan hatta yansarifal imam tu maksudnya imam bagi salam. Imam balik. Balik maksudnya balik macam mana? Ni balik. Baru kita balik. Jenuh tuan-tuan. Jenuh. Tuan-tuan tunggu imam balik. Tak tunggu dah. Kan? Hatta yang sarifat imam. Sebab adab. Adab tentang kita masuk dalam masjid. Bila dengar azan kan, diceritakan. Bila dah dengar azan, jangan keluar. Kalau tuan-tuan nak pergi mana-mana, keluar sebelum daripada azan. Keluar sebelum pada azan. Tuan-tuan dah buat jamak qasar ke apa, keluar sebelum azan. Supaya apa? Supaya tidak dilihat macam seolah-olah macam tak setuju dengan Tok Imam. Itu dibincangkan berkenaan dengan bab sembahyang Jumaah kedua selepas imam. Sebahagian sahabat Nabi, dia balik-balik, dia sampai masjid, sembahyang dah habis, dia balik. Ini khilaf ulama lah. Ada sebahagian kata bila dia sampai tengok-tengok sembahyang dah habis, dia ikutlah buat jemaah baru, boleh. Sebahagian ulama kata jangan buat jemaah baru, balik sembahyang rumah. Ada pandangan kerana dibimbangi ada orang buat satu pakatan yang memang sengaja datang lambat sebab tak suka bentuk imam. Sebab masjid puncanya, fungsi dia adalah untuk menyatukan. Hatta dulu haibah Tok Imam dulu tuan-tuan. Tok Imam dia mai terus Bilal qomat. Dia kata habis waktu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu bila malaikat dok kira orang mai.
Malaikat duk kira siapa mai ni. Duk senarai nama ni yang datang masjid ni hari Jumaat. Imam naik atas mimbar, dia stop kira. Autoriti imam. Nah, jadi sebab itulah Imam Malik, sebab itulah diceritakan Imam Nawawi digambarkan begitu bagi seorang imam yang besar. Jadi kita kadang tokoh-tokoh ini, mereka ini bukanlah memilih, tetapi Quran bagi tahu kat kita ni ada orang. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada orang tuan-tuan, wibawa tu dia tak buat-buat, orang rasa nak ikut. Ni wibawa ulama besar, imam besar kan. Zaman dulu dengar sampai takut pemerintah nak lawan Imam Nawawi. Dia pun boleh buat undang-undang, tapi dia minta juga pandangan sikit. Dia takut rakyat bangkit sebab mereka ini tak kira A, B, B, C, C. Dan orang suka mendengar pandangan tokoh-tokoh ini. Wibawa ni dia satu benda yang mungkin gifted. Wallahualam. Tuan-tuan dekat pejabat kan, nak jadi ketua, nak jadi bos, kadang-kadang perkataan kita ini tak didengari. Orang tak rasa nak ikut. Tetapi ada orang yang dia sebut orang rasa nak mengikuti, mengekori dia. Waja'alna minhum na'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dengan kesabarannya akhirnya orang nampak wibawa dia. Jadi pasal ke-14 ni banyak kepada wibawa. Wibawa seorang guru. InsyaAllah saya ingat cukup kan tuan-tuan. Tuan nak azan kan? Allah ada apa-apa? Cukup lah. Setelah 4 bulan tak main, saya ingat lebih saya rasa. Lah bulan 2, lah ni bulan 7, 5 bulan. Tak apa, insya-Allah tuan-tuan pun dah ramai tu guru, alim-alim dah. Tuan-tuan pun dah alim dah ni. Dah ada wibawa dah, hafiz kita. Mai pada sebenih je Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat ni tuan-tuan. Semoga Allah merahmati kita, ada rezeki kita tengok lagi kitab-kitab ni, kita ambil berkah karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dan apa yang kita bincang pada malam ini, kita harap ada yang masuk ke dalam jiwa kita, ada yang masuk ke dalam akal kita, pencerahan fikrah yang betul, membawa hati yang betul, cara fikir yang betul. Semoga Allah memberikan keselamatan pada kita. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu di sisi Allah. Kita kena doa. Sebab itu selalu kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kena doa, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar untuk kami ikut, tunjukkan yang salah itu salah supaya kami jauh. Sebab tak ramai orang dia tak sangka dia sedang berada pada jalan yang salah. Tak ramai orang, even Khawarij, Nabi sebut dia keluar daripada busur panah laju. Khawarij ni orang yang sangat kuat ibadah, tapi dia keluar daripada busur panah, sangat berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi tiba-tiba dia tak tahu, dia tersilap. Nabi sebut tentang keburukan mereka. Sebab itu kita kena doa, ya Allah, tunjuklah yang benar itu benar, tindakan aku benar, apa yang aku ikut ni benar. Takut kita ini berada pada jalan yang tidak betul. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.